benarkah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini bersetuju agar PPBM dan UMNO digabungkan? Benarkah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini dah mula memikirkan kerjasama dengan Muhyiddin dengan meminggirkan terus Anwar dan Najib atau Najib? Okey, jadi kita akan bincangkan. Jadi mulanya saya nak cerita sedikit berkenaan dengan latar belakang Zahid dan Najib ni. Baik. Selepas pilihan raya umum ke-14, sebenarnya ada desakan banyak dalam UMNO agar Najib letak jawatan sebagai pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO. Ini bukan soal Najib berjiwa besar dan dia letak jawatan, tidak. Malah perkara ini pernah juga disampaikan oleh pihak yang berkaitan kepada saya. Bahawasanya sebenarnya Zahid pernah pada satu hari bawa mesej daripada pemimpin-pemimpin UMNO kepada Najib. Dan di dalam mesej itu Zahid menzahirkan apakah sentimen di dalam UMNO yang memang ingin Najib letak jawatan atau berundur. Okey. Maknanya di sini Zahid sendiri sebenarnya yang selaku timbalan Presiden UMNO pada ketika itu tidak menyokong Zahid atau tidak backup Najib dengan memberitahu kepimpinan UMNO bahawa kita bersama-sama bertanggungjawab dan sebagainya atas kekalahan Barisan Nasional. Sebaliknya dia ditugaskan untuk membawa mesej itu kepada Najib agar ada desakan kononnya untuk Najib letak jawatan. Jadi apabila Najib dah nampak bahawa perkara ni timbalan saya sendiri dah seolah-olah terlibat dalam satu usaha untuk menyingkirkan saya. Jadi Najib tidak berpuas hati sedikit. Bukan hanya Najib, Datin Seri Rosmah Mansor juga tidak berpuas hati. Okey. Perkara ni bukan rekaan. Okey. So kemudian berlakulah peristiwa bersejarah tu di mana ada satu press conference di mana Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan pengunduran dia daripada jawatan Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional. Okey. Tetapi selepas dia melakukan demikian, bermulalah satu usaha sulit yang di dalam UMNO oleh Puak Najib ni untuk menggulingkan secara beransur Zahid. Sebab Zahid mengambil alih, mengambil alih jawatan Presiden dan pengerusi Barisan Nasional. Maka bermulalah usaha sulit untuk menekan agar Zahid berundur. Sebab matlamatnya sebelum hujung tahun Najib nak ambil kembali jawatan itu, iaitu jawatan Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional. Jadi tak timbul soal Najib berbesar hati dan letak jawatan. Dia memang nak jawatan itu, tapi dia tak nak lihat bahawa dialah yang menerajui satu kumpulan yang secara senyap menimbulkan arus bawahan untuk cuba singkirkan Zahid. Kemudian satu perkara berlaku di mana Zahid dikenakan tindakan mahkamah atas tuduhan jenayah. Jadi Zahid dengan Najib no difference. Jadi apabila tekanan meningkat, Zahid membuat keputusan untuk bercuti daripada jawatan Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional, dan dia benarkan Mak Hassan untuk ambil alih tugas-tugas tersebut buat sementara. Jadi apabila Zahid melakukan demikian, ianya secara tidak langsung telah mencantas usaha arus bawah Najib atau kumpulan Najib itu untuk cuba singkirkan Zahid, kerana sekiranya pada ketika itu Najib dinamakan sebagai pengganti Zahid, maka Najib akan kena teruk. Sebab penyokong UMNO akan kata Zahid sendiri besar hati, dia lepaskan, dia bercuti, dia bagi kat Mak Hassan. Ini kan kau kemaruk kuasa nak kembali, nak ambil kesempatan. Jadi Najib dah kena game. So pada ketika itu kebetulannya juga ada rancangan untuk meyakinkan PAS bahawa tim A ni akan berjuang untuk perpaduan ummah. Jadi Najib dan Zahid nampak ada sebab-sebab tertentu mereka boleh bekerjasama, dan matlamatnya adalah yang saya dipahamkan supaya pilihan raya umum diadakan pada hujung tahun ni. Okey, pada hujung tahun ni 2020.
pada penghujung tahun sama ada 2019 atau 2020, sama ada mereka menggulingkan kerajaan dan mengambil alih atau diadakan pilihan raya. Baik, sebab mereka tak jangka COVID akan berlaku. Okey. Baik. So, itulah perancangannya. Jadi Zahid dan Najib telah masuki satu gencatan politik. Dan menerusi gencatan politik itu, maka bermulalah langkah-langkah yang dimainkan ke arah nak gulingkan kerajaan dan ambil alih tampuk kepimpinan negara ataupun mencetus pilihan raya. Mencetus pilihan raya. Jadi pada ketika itu, mereka tahulah Tun Dr. Mahathir Mohamad sedang mengadakan perbincangan untuk satu gabungan perpaduan lebih menyeluruh. Jadi bermulalah usaha untuk mencantas gabungan perpaduan itu oleh tim A. Okey, yang kini diterajui oleh Zahid dan Najib yang telah memasuki gencatan politik. Okey. Babak gencatan politik ini ada satu perjanjian di mana Zahid bersetuju bahawa sebelum hujung 2019, yang kemudiannya diubah kepada sebelum pilihan raya umum 15. Mula-mulanya perjanjian itu menyatakan sebelum 2019 berakhir dan ni sebelum pilihan raya umum 15 diadakan atau sebelum parlimen dibubarkan, maka Zahid akan berundur dan beri laluan kepada Najib untuk jadi balik Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional. Okey. So, banyak percubaan dibuat untuk kerjasama-kerjasama tertentu. Zahid, perangai dia suka berurusan dengan semua orang. Satu kaki dia cuba berunding dengan orang-orang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Satu lagi kaki dia berurusan dengan orang-orang Anwar. Satu lagi tangan dia berurusan dengan orang-orang ini, kemudian orang-orang itu. Jadi dia berurusan di merata. Mana-mana yang dia fikirkan boleh menyelamatkan tengkuk dia akan terima. Jadi masalahnya, apabila dia berbuat demikian, lambat laun orang dapat tahu Zahid ni sebenarnya dia duduk merata. Jadi kepercayaan pihak-pihak yang berkaitan terhadap Zahid ni berkurang. Okey. Now, Kem Najib ni bukannya duduk diam sahaja. Kem Najib, orang-orang dia memang dari awal dah berunding, dah berbincang lama, berbulan-bulan, dah 2 tahun lebih dengan orang-orang Anwar. Sebab Najib memang ada pemikiran bahawa akhirnya akan berlaku kerjasama antara Barisan Nasional dan PKR bersama Anwar. Sebab Anwar terdesak, Najib pun terdesak, Zahid pun terdesak, dan Najib tahu bahawa Zahid ni memang suka Anwar. Jadi mereka memikir ke arah tu, tetapi perbincangan orang-orang Najib dengan Anwar adalah berasingan dengan perbincangan orang-orang Zahid dengan Anwar. Okey, macam mana saya tahu tu, itu kemudian. Baik, so semua ni berlaku. Dan kemudiannya, apabila segala usaha untuk menggulingkan kerajaan ni, mereka nampak memang tak boleh dari segi sokongan Anwar ni, sebab Anwar ni sentiasa gagal dapat sokongan. Jadi keputusan dibuat bahawa mereka akan cuba cetuskan pilihan raya awal. Dan rancangan itu hampir tergugat sebab mereka dapat tahu bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad sedang cuba untuk membentuk satu gabungan perpaduan lebih menyeluruh. Jadi di tengah jalan tu bermulalah usaha untuk cantas gabungan tersebut. Sebab itulah tim A yang dapat maklumat daripada beberapa ahli UMNO yang sedang mengadakan rundingan dengan ahli-ahli PKR, dengan ahli-ahli amanah, dengan ahli-ahli PAS, dengan ahli-ahli PPBM. Mereka dapat maklumat apa yang berlaku di Kem Mahathir. Jadi dengan menggunakan maklumat itu, maka berlakulah satu sekongkol antara Kem Muhyiddin dengan tim A dan Anwar Musa dan sebagainya, menjurus ke arah langkah Sheraton. Okey, itu sepintas lalu. Kita akan bincang langkah Sheraton kemudian, sama ada hari ini atau esok. Okey, baik. So, rancangan dia, fokus dia adalah mula-mula kita cantas Mahathir, kita menunggang Azmin, kita menunggang Muhyiddin. Kemudian apabila dah terbentuk kerajaan, kita akan cetuskan cuba cetuskan pilihan raya umum ke-15 menerusi pembubaran parlimen. Nah, pada masa rancangan ini dibuat, belum ada COVID. Jadi bila dah ada COVID ni melengahkan semua perancangan. Okey. Now, lepas tu jadi COVID lah. Okey. Now, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah
Zahid dah bersetuju bahawa dia akan duduk tepi selepas Parlimen, sebelum Parlimen dibubarkan untuk benarkan Najib menerajui Barisan Nasional dan UMNO semula. Kemudian di dalam kempen pilihan raya umum ke-15, Zahid bersetuju agar Najib dinamakan sebagai calon Perdana Menteri Barisan Nasional. Dan seandainya Barisan Nasional berjaya bentuk gabungan dengan pihak-pihak lain dan membentuk kerajaan, sebab Barisan Nasional sendiri memang Najib dan Zahid tahu Barisan Nasional tak boleh pergi mana, malah prestasi Barisan Nasional dijangka akan berjunam lagi, sebab selepas pilihan raya umum ke-15 tidak ada siapa-siapa yang dijangka akan menang. Tetapi mereka menjangkakan mungkin lepas pilihan raya umum ke-14, sekiranya Barisan Nasional berjaya membentuk satu gabungan yang cukup kerusi bersama pihak-pihak lain yang menjurus kepada kerajaan, maka Zahid bersetuju agar Najib boleh jadi Perdana Menteri, dan dengan syarat Najib meletakkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, dan seterusnya lepas satu tempoh tertentu Zahid akan ambil alih sebagai Perdana Menteri. Baik, sebelum dalam pada mereka merangka semua ni, kes Najib tu sedang berjalan dan mereka tak dapat mencetuskan lagi pembubaran Parlimen. Tetapi pada masa yang sama, tarikh keputusan kes Mahkamah Najib tu semakin hampir. Jadi keputusan dibuat, kita tunggu untuk keputusan mahkamah. Jadi apabila mahkamah mendapati Najib salah atas 7 tuduhan jenayah dan menjatuhkan hukum penjara sejumlah 72 tahun keseluruhannya, maka rancangan Najib untuk kembali jadi Perdana Menteri gagal, habislah, jadi dalca lah. Jadi Zahid dah tahu Najib ni tak boleh pi, dia tak boleh bertanding di pilihan raya, dan kalau kita letak dia sebagai pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO akan timbulkan banyak persoalan. Jadi di dalam fasa kempen tu Najib memang tidak boleh dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Jadi mereka, tim A ni tahu bahawa mereka kena cari seorang calon lagi. Jadi pada ketika itu Zahid mula membincangkan perkara ni, atau orang-orang Zahid mula membincangkan perkara ni dengan orang-orang Anwar ke arah kerjasama antara Anwar dengan Zahid dengan Najib. Dan pada ketika itu saya dah beritahu Najib memang dah lama orang-orang dia telah berunding dengan orang-orang Anwar. Jadi apabila Najib mendengar cadangan ini, Najib setuju bahawasanya sekiranya Anwar boleh dapat bilangan sokongan yang mencukupi majoriti dan berjaya gulingkan kerajaan, maka mereka bersetuju agar Anwar dicalonkan menjadi Perdana Menteri dan UMNO atau Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Anwar pula yakin bahawa dia boleh yakinkan DAP dan Amanah untuk kerjasama. Jadi maksudnya Barisan Nasional ni tak kira sekutu-sekutu dia sekarang ni fikir apa, dia tak kira. Dia cuma nak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Okey. Tetapi seandainya Anwar tidak berjaya untuk dapatkan jumlah majoriti, maka mereka akan cuba cetuskan pilihan raya umum ke-15 menerusi pembubaran Parlimen, dan sekiranya berjaya, maka mereka akan masing-masing masuk pilihan raya atas kapasiti peribadi. Barisan Nasional dia akan kempen sebagai Barisan Nasional, dia tak akan sebut bahawa kita kerjasama dengan PKR, dan PKR akan masuk ke dalam pilihan raya sebagai PKR, dia tidak akan sebut dia kerjasama dengan Barisan Nasional. Selepas pilihan raya, sekiranya kerusi PKR dan kerusi Barisan Nasional dan kerusi Pakatan Harapan lah, DAP dan sebagainya, jumlahnya mencukupi untuk membentuk kerajaan, maka sekali lagi mereka akan bersetuju agar Anwar dicalonkan sebagai Perdana Menteri, dan Anwar akan cuba yakinkan DAP dan sebagainya untuk bentuk kerajaan bersama Barisan Nasional. Itulah hala tuju mereka, dan di situlah bermula kerjasama antara Anwar, Najib dan Zahid secara besar-besaran. Okey, disebab itulah wujudnya surat sokongan Zahid dan Najib, sebab Zahid dan Najib banyak kali membantu Anwar. Jadi mereka membuat satu surat, membuat satu surat menzahirkan sokongan mereka terhadap Anwar. Itu adalah sebahagian daripada usaha mereka untuk gulingkan Muhyiddin. Tetapi surat itu, dalam surat itu atau secara peribadi, Zahid menjanjikan kepada Anwar bahawa seluruh Barisan Nasional akan menyokong Anwar.
Jadi Anwar yakin dengan penipuan Zahid itu. Pada ketika itu Anwar tidak tahu bahawa Zahid sebenarnya tidak pernah berbincang dengan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dan atau majlis tertinggi UMNO. Jadi Anwar terus buat press conference. Sebab apa? Dia yakin bahawa kalau saya ada sokongan Barisan Nasional Seketul, saya boleh yakinkan DAP, Amanah dan sebagainya. Dia begitu yakin, jadi dia buat press conference dan dia cakap bukan-bukan. Dia cakap bahawa kononnya dia ada majoriti yang menghampiri 2/3. Dia sendiri menipu. Mengapa dia menipu? Sebab dia dah yakin bahawa dengan adanya sokongan Barisan Nasional ni, majoriti dia akan cukup selesa. Jadi dia nak menipu supaya dia mempengaruhi lebih ramai ahli parlimen untuk percaya perkara itu dan menandatangani akun bersumpah. Tetapi malangnya rancangan itu gagal. Lepas 2 hari Anwar dapat tahu, bukan hanya ahli-ahli parlimen tidak percaya kepada dia, bukan hanya ahli-ahli parlimen majoritinya tidak sokong kepada dia, Zahid menipu. Majoriti dalam Barisan Nasional tidak ingin Anwar. Jadi dengan penipuan itu Anwar terperangkap. Jadi ding dong akhirnya Anwar berjumpalah, menghadaplah Yang di-Pertuan Agong tanpa mampu mempersembahkan apa jua bukti. Jadi rancangan untuk gulingkan kerajaan gagal kali pertama. Tapi Anwar dia tidak putus asa. Dia masuki ketika dah menghampiri tarikh untuk membentangkan belanjawan, Anwar cuba sekali lagi untuk mengumpulkan tanda tangan. Jadi dia cuba dan pada masa yang sama kalau saudara-saudari mengikuti perkembangan perdebatan belanjawan di parlimen, PKR ni banyak isu dengan belanjawan. Kononnya belanjawan itu cincai, tidak berjiwa rakyat, belanjawan itu bukan belanjawan untuk memerangi COVID, bla 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 bla. Okey, tapi pada dalam senyap Anwar cuba untuk dapatkan tanda tangan. Gagal. Jadi akhirnya bila sampai Anwar makin yakin bahawa memang benar gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah memiliki sokongan majoriti. Akhirnya bila sampai sehari sebelum undi belanjawan, apabila Mahathir dah umum bahawa pejuang tidak akan sokong belanjawan, Anwar jadi cemas. Tetapi Anwar masih mencuba untuk dapatkan sokongan. Tetapi bila gagal dan pada hari undi belanjawan itu, selepas undi suara, apabila Mahathir berdiri untuk menzahirkan sokongan dia terhadap cadangan undi berbelah bahagi, Anwar keluarkan arahan jangan sokong undi belah bahagi. Jadi bila dia keluarkan arahan tu last minute, itu yang saya dapat tahulah, bila dia keluarkan arahan last minute, jadi semua ahli parlimen di AP dan Amanah jadi keliru. So dalam kekeliruan memang manusia akan ikut ketua sebab mereka tak boleh berfikir. Jadi mereka ikut ketua. Jadi itulah yang menyebabkan undi belah bahagi gagal. Sebenarnya Anwar takut, dia dah tahu bahawa jika kerajaan pimpinan Muhyiddin tumbang, dia tidak akan jadi Perdana Menteri dan kemungkinan besar Mahathir atau Tengku Razali akan jadi Perdana Menteri atau gandingan mereka akan menerajui kerajaan baru. Jadi Anwar tidak berdiri. Tetapi saudara-saudari juga kena tahu bahawa Anwar bukannya bertindak seorang, kerana ianya juga atas arahan Najib dengan Zahid. Sebab Najib dengan Zahid ingin menimbulkan persepsi baru, palsu, kononnya Mahathir tidak memiliki sokongan majoriti. Jadi kesemua ini menjurus ke arah penipuan. Kononnya lepas habislah undi itu, lepas undi itu gagal, lepas tu Anwar keluar apabila dikecam hebat oleh Pakatan Harapannya. Anwar dikecam teruk oleh Muhammad Sabu. Anwar dikecam teruk dalam satu mesyuarat oleh Salahuddin Ayub, Presiden dan Timbalan Presiden Amanah dan lain-lain. Jadi apabila Anwar kena tidak boleh menjawab, jadi dia keluarkan kenyataan, baiklah saya akan tumbangkan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional dan 7 hari sekiranya gagal saya akan letak jawatan sebagai pengerusi Pakatan Harapan dan Ketua Pembangkang. Kenyataan ini ada tak dikeluarkan oleh Anwar? Ada. Selepas dikeluarkan selepas perkara ini dibongkarkan, lepas tu saya dah buat homework, memang ada dikeluarkan kenyataan ini
Walaupun Anwar dah nafikan, tapi memang dia keluarkan kenyataan ini sebab Anwar dah terperangkap. Kemudian lepas ni apa-apa Anwar bercakap tu adalah penipuan demi penipuan demi penipuan. Hari ini dia keluarkan satu penipuan, kononnya memang belanjawan tu kalau lihat akhirnya kerajaan meluluskan beberapa perkara yang dituntut oleh PKR. Bagi saya, mesej saya kepada Anwar, kepala otak hang yang dituntut oleh PKR. Sebenarnya perkara itu yang iaitu moratorium dan KWSP adalah satu sandiwara dan bukannya sandiwara PKR, ianya sandiwara Najib. Sebab apa pun pembangkang minta dari Zafrul, akhirnya sebaik sebelum undi mesti diluluskan. Dan itu adalah perkara yang dibawa oleh Najib, bukannya PKR. Segala apa yang dibawa oleh PKR, there's nothing original from PKR. Malah perkara-perkara yang dibangkitkan oleh PKR tidak diendahkan langsung oleh Zafrul. Contohnya kes jasa, peruntukan ini, peruntukan itu, semuanya tak diendahkan. Muhyiddin dengan Zafrul hanya fokus untuk dapatkan undi keseluruhan dari UMNO dan sedikit sebanyak dari pembangkang lain. Itu sahaja. PKR mereka tak harap sebab semua orang tahu PKR tak boleh diharap. Jadi penipuan demi penipuan Anwar duk buat sekarang ni. Kononnya memang last minute Zafrul. Kepala otak. Sebenarnya Anwar PKR jelas atau PKR jelas menyatakan, tak silap saya AMK PKR di belah Sabah dah, entahlah, bahawa belanjawan ini cincai, belanjawan ini itu, dan kenyataan tu memang betul. Sebab sebenar Anwar menolak adalah kerana dia tahu dia tidak memiliki majoriti. Baik. Tetapi Anwar tidak tahu bahawa Zahid ada rancangan baru. Sebab apa? Saya dah beritahu. Zahid ni satu kaki dia sini, satu kaki dia sana, satu tangan dia sini, satu tangan dia sana. Jadi menurut perkhabaran yang saya terima, Muhyiddin juga tidak ambil risiko, atau kalau bukan Muhyiddin, orang-orang dia tidak ambil risiko. Jadi kalau kau nak harap seluruh UMNO menyokong, jadi kau kena beri something. So apa yang saya dapat tahu, benar atau tidak, saya lepas ke anda, dan ini hanyalah pendapat saya, iaitu Zaid Hamidi sebenarnya dah masuk perancangan baru, iaitu dia dah setuju untuk UMNO dan PPBM bergabung. Jadi kalau korang kaji sejarah Muhyiddin ni, Muhyiddin dulu adalah timbalan Presiden UMNO. Dia adalah timbalan Perdana Menteri. Hasrat dia untuk jadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri tercantas apabila dia dipecat. Jadi segala apa yang berlaku pada hemat saya adalah untuk dia kembali ke kedudukan dia dan complete the cycle, iaitu menjadi Presiden UMNO dan menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri dah settle, tapi korang jangan, apa yang saya nampak lah, korang jangan fikir dah berhenti kat situ. Bagi dia itu bukannya piala yang utama. Piala yang benar-benar yang besar tu adalah satu lagi yang belum kesampaian, iaitu jadi Presiden UMNO. Jadi apabila dah nampak win-win situation di mana kalau saya jadi Muhyiddin, saya beri sesuatu kepada Zahid dan Zahid sudah tentu akan beri sesuatu balik kepada saya. Okey, sekarang ni yang saya dipahamkan, Zahid bersama beberapa ahli parlimen UMNO, Anwar Musa dan sebagainya, dah lebih cenderung ke arah UMNO dengan PPBM bergabung. Adakah Najib tahu berkenaan perkara ni? Yang saya difahamkan tidak. Adakah Anwar tahu perkara ni? Yang saya difahamkan tidak. Kau pergi tanya siapa-siapa, kau pergi tanya Tun Mahathir, kau pergi tanya siapa-siapa yang kenal Zahid ni, dia akan berbincang merata. Okey? So, dah bermulalah keretakan sedikit di dalam tim A. Maka tim A yang dah kecil tu, yang hanya ada sokongan 9 hingga 10 ahli parlimen, lah ni makin retak. Mungkin esok ada tim A, tim B, dan dalam tim A ada A1, A2. Mungkin masing-masing 5 ahli parlimen, 4 ahli parlimen dan sebagainya. Jadi tim A ni diambang kehancuran. Dan Zahid lebih sekarang kepada tengkuk dia sendiri. Because Najib dia rasakan tak boleh dibantu. Okay? So inilah yang sedang berlaku di dalam UMNO.